Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Zahid anggap rungutan Ismail Sabri kelaziman orang tinggalkan jawatan. Berita penuh. Ahmad Zahid Hamidi hari ini menganggap kenyataan negatif dibuat bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob terhadap kepimpinannya sebagai kelaziman seseorang yang sudah meninggalkan jawatan untuk tempoh tertentu. Kata Presiden UMNO itu, apabila seseorang tidak lagi memegang sesuatu jawatan, mereka akan menganggap pengganti selepasnya gagal menyemai pencapaian terdahulu. Itu pendapat dia, Ismail Sabri. Selalunya begitu. Apabila seseorang atau mana-mana tokoh yang meninggalkan jawatan berpuluh tahun atau 5 tahun, 9 tahun atau 22 bulan, 17 bulan atau lebih 14 bulan, malah mereka merasakan bahawa kepimpinan yang diterajui mereka adalah terbaik dan selepas itu semua tak baik, katanya seperti dipetik utusan online di Putrajaya hari ini. Beberapa hari lalu, Ismail Sabri dilapor meluahkan rasa kurang senangnya dengan beberapa perkembangan dalam parti termasuk ketika dia menjadi Perdana Menteri. Dalam temu bual dengan Mingguan Malaysia, Ismail Sabri antara lain mendakwa dia ditekan oleh pemimpinnya sendiri dan pada ketika tertentu dibiarkan diserang oleh pembangkang. Ismail Sabri merupakan seorang daripada 3 naib Presiden UMNO. Dia dilantik sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan Muhyiddin Yassin selepas Presiden Bersatu itu hilang sokongan majoriti di Parlimen pada 16 Ogos tahun lalu. Untuk rekod, selepas PRU ke-14 yang diadakan pada 2018, Dr. Mahathir Mohamad ketika itu menjadi pengurusi PH dilantik sebagai Perdana Menteri. Namun kesan langkah Sheraton, dia hanya sempat mengetuai kabinet selama 22 bulan dan sering diperolokkan kerana menjadi Perdana Menteri untuk tempoh yang singkat. Bagaimanapun, Muhyiddin pula hanya berada di jawatan Perdana Menteri selama 17 bulan sebelum digantikan oleh Ismail Sabri yang berkhidmat di tempat itu selama kira-kira 14 bulan. Ismail Sabri juga dilihat kurang senang dengan tindakan Ahmad Zahid Hamidi membawa BN memberikan sokongan kepada PH bagi membolehkan gabungan diketuai Anwar Ibrahim itu menjadi kerajaan selepas PRU ke-15 pada November tahun lalu. Menurut Ahmad Zahid, dia menyerahkan kepada orang ramai serta ahli parti untuk menilai sendiri kenyataan yang dibuat Ismail Sabri. Saya tidak ada pandangan yang boleh menyangah atau bersetuju dengan kenyataan itu. Jadi kita serahkan kepada masyarakat, terutama ahli-ahli UMNO untuk menilai sendiri perkara itu, katanya lagi. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Hari ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Bersatu dan PAS kini bermasalah, PN diancam bahaya. Berita penuh. Siap PAS. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diberitakan telah mengenal pasti kira-kira 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti tersebut pada PRU 15 yang lalu. Menurut sumber daripada agensi itu, ia bagi membantu siasatan berhubung video tular yang menunjukkan orang ramai dikatakan menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk menerima bayaran daripada PAS bagi tujuan mengundi. Sumber yang rapat dengan siasatan itu berkata, setakat ini SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu tersebut dan mereka telah dipanggil untuk memberi keterangan. Lelaki dalam video yang memberikan wang tunai kepada pengundi itu juga telah dipanggil untuk disoal siasat. Sekarang SPRM sedang berusaha untuk memanggil lebih ramai saksi bagi membantu siasatan. Secara keseluruhan, terdapat kira-kira 90 penerima dikenal pasti telah menerima wang tunai berkenaan. Ada sedikit kesukaran untuk mencari mereka kerana tidak semua mereka menetap di Terengganu. Ramai yang terlibat adalah pengundi luar, kata sumber itu lagi. Katanya, siasatan dijangka dapat diselesaikan dalam masa kira-kira 2 minggu daripada sekarang.
Tambah sumber itu, SPRM berjaya mengenal pasti penerima wang tunai berdasarkan dokumen yang dirampas semasa siasatan. Ia termasuk dokumen yang perlu ditandatangani oleh penerima apabila mereka ingin mengutip wang berkenaan, selain perlu mengangkat sumpah. Dengan 90 penerima duit sedekah telah dikenal pasti, malah turut diambil keterangan mereka, kedudukan PAS kini tentu saja sedang diancam bahaya. Ia bukan saja mendedahkan beberapa kemenangan PAS dalam PRU 15 lalu boleh dibatalkan kerana melanggar undang-undang, malah mengancam masa depan parti itu di mata rakyat. Jika terbukti banyak kemenangan PAS diraih kerana rasuah, walaupun dianggap sedekah oleh Hadi Awang, imej PAS sebagai parti Islam boleh terhakis dengan sendirinya. Apa yang berlaku kepada PAS ini juga suatu tamparan secara langsung kepada PN setelah akaun bank bersatu, sebuah lagi komponen PN telah dibekukan oleh SPRM untuk disiasat berkaitan pengubahan wang haram. Bersatu bermasalah dan PAS juga bermasalah. Mampukah PN menghadapi PRN di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi dengan berkesan? Selepas berakhirnya PRU 15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah memberi wang kepada pengundi. Pengarah pilihan raya PAS, Muhammad Sanusi MD Nor, bagaimanapun menafikan perkara itu. Sanusi berkata dakwaan itu merupakan hela daripada musuh politik untuk memburuk-burukkan PAS dan parti Islam itu tidak mempunyai dana untuk membayar pengundi. Pada Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan tindakan mengagihkan wang tunai kepada pengundi. Dia dilaporkan memberitahu media di Terengganu bahawa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi. Bagaimanapun, Abdul Hadi berkata undang-undang tidak menghalang orang ramai daripada bersedekah. Syabuddin Hussein, 3 hari bulan 2, 2023.